Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5 bagi tajuk Lukisan Perspektif. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menerangkan konsep lukisan perspektif, menghuraikan jenis lukisan perspektif iaitu lukisan perspektif 1 titik, lukisan perspektif 2 titik dan lukisan perspektif 3 titik. Konsep lukisan perspektif. Lukisan perspektif adalah satu lukisan berbentuk 3 dimensi. Lukisan perspektif juga adalah satu kaedah untuk melihat satu objek dalam bentuk 3 dimensi. Ianya bagi memudahkan untuk memahami dan memvisualkan reka bentuk satu produk. Lukisan perspektif adalah lukisan yang digambarkan melalui lembaran lukisan terhadap apa yang dilihat oleh mata. Fungsi lukisan perspektif. Yang pertama, menunjukkan aktiviti dalam ruang. Yang kedua, gambaran sebenar sesebuah objek. Dan yang ketiga, menunjukkan suasana ruang. Gambar rajah di bawah menunjukkan fungsi bagi lukisan perspektif. Gambar rajah pertama menunjukkan aktiviti dalam ruang. Gambar rajah kedua, gambaran sebenar sesebuah objek. Dan gambaran ketiga, menunjukkan suasana ruang. Berikut adalah contoh lukisan perspektif 1 titik. Pada lukisan perspektif 1 titik, kita dapat lihat kita ada 1 titik lenyap. Okey, dalam bahasa Inggerisnya, virtual point. Ini lukisan 1 dan lukisan kedua, ini titik lenyap dia. Bagi objek yang dekat pada pandangan mata kita, kita akan lihat objek tersebut bersaiz besar, manakala objek yang jauh dan menghampiri titik lenyap atau virtual point kelihatan kecil. Bagi perspektif 2 titik, lukisan perspektif 2 titik ada 2 virtual point atau titik lenyap. Titik lenyap pertama dan titik lenyap yang kedua, kanan dan kiri. Objek yang berada dekat pada pandangan mata kita akan kelihatan lebih besar, manakala objek yang jauh daripada pandangan mata kita akan kelihatan lebih kecil. Lukisan perspektif yang ketiga adalah lukisan perspektif 3 titik. Dalam lukisan perspektif 3 titik, kita ada 3 titik lenyap, 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 di bawah ni. Lukisan perspektif juga boleh digambarkan melalui pandangan mata burung, mata manusia atau mata cacing. Okey, ini lukisan perspektif mata burung. Ini lukisan perspektif pandangan mata manusia. And then ini lukisan perspektif pandangan mata cacing. Okey, apa yang kita dapat lihat daripada sini? Pandangan mata burung, objek atas bangunan akan kelihatan lebih besar, manakala bawah bangunan akan kelihatan semakin kecil. Manakala pada mata manusia, objek yang jauh akan kelihatan lebih kecil dan yang dekat akan kelihatan lebih besar. Manakala pandangan mata cacing, objek yang rendah akan kelihatan besar sebab ianya dekat dengan mata kita. Objek yang tinggi akan kelihatan lebih kecil
sebab ianya lebih jauh daripada mata cacing. Elemen lukisan perspektif. Okey, dalam lukisan perspektif kita ada 7 elemen. Kita ada garis bumi ataupun GB. Garisan bumi mewakili satah bumi. Garisan ufuk adalah satu garisan khayalan yang mendatar dan selari dengan satah gambar. Garisan ini terletak pada aras mata pelukis. Garisan penglihatan atau GP. Garisan unjuran dari titik stesen ke titik tertentu pada objek. Satah gambar ataupun SG. Satah gambar adalah satah khayalan lutsina yang terletak antara objek dan titik stesen. Titik stesen ataupun TS. Titik stesen adalah kedudukan mata pelukis apabila melihat suatu objek. Titik lenyap, TL. Titik lenyap adalah titik yang mewakili objek pada jarak yang sangat jauh. Objek adalah suatu objek yang dilihat oleh pelukis. Okey, gambar rajah di bawah ini menunjukkan elemen lukisan perspektif. Kita ada titik stesen, iaitu kedudukan mata kita, garis penglihatan, garis bumi, satah gambar dan objek. Antara titik stesen dan objek, kita ada satah gambar. Pelajar boleh mengimajinasikan yang mana satah gambar ini adalah cermin mata pelajar. Daripada sini, apabila mata pelajar melihat satah gambar secara lutsina akan menampakkan objek tiang Roman ini. Hasil daripada penglihatan pelajar ini, maka terhasillah gambar rajah di sebelah ini. Yang mana satah gambar ini adalah cermin mata pelajar dan di hadapan satah gambar ini adalah objek. Yang mana kita kelihatan tiang Roman di A, tiang Roman A akan kelihatan besar sebab dia dekat dengan kita. Manakala tiang Roman E dia jauh daripada kita, okey, dia akan kelihatan kecil. Untuk menguji minda kita, mari kita namakan elemen lukisan perspektif berdasarkan warna garisan yang diberi. Garisan yang pertama, jawapannya satah gambar. Garisan yang kedua, garisan penglihatan. Garisan yang ketiga, garisan bumi. Satah gambar, garisan penglihatan, garisan bumi. Namakan elemen lukisan perspektif berikut. A. Merujuk kepada titik yang paling hujung. Titik lenyap. B. Garisan yang menuju ke titik lenyap. Garisan penglihatan. C. Garisan di hadapan. Satah gambar. D. Garisan di kaki pelukis.
garisan bumi. Perbandingan antara lukisan perspektif satu titik dan perspektif dua titik. Ini contoh lukisan perspektif satu titik di mana bahagian hujung ni dia ada titik lenyap. Titik lenyap di atas garisan ufuk. Manakala lukisan kedua adalah lukisan perspektif dua titik. Pada lukisan perspektif dua titik, kita ada dua titik lenyap satu dan titik lenyap dua di atas garisan ufuk. Apa perbezaan lukisan perspektif satu titik dan lukisan perspektif dua titik? Lukisan perspektif satu titik menunjukkan kedudukan paksi tegak dan paksi mengufuk sentiasa berada pada kedudukan selari dengan satah gambar. Garisan biru adalah satah gambar, garisan menegak dan garisan mengufuk. Manakala lukisan perspektif satu titik pada paksi menegak selari dengan garisan menegak. Manakala paksi mengufuk selari dengan garisan mengufuk. Semua garisan unjuran ke belakang menuju ke satu titik lenyap. Manakala lukisan bagi perspektif dua titik menunjukkan paksi tegak selari dengan satah gambar dan satah yang akan condong ke arah satah gambar. Contohnya, paksi tegak selari dengan satah gambar. Ini satah gambar, ini paksi tegak. Bahagian sisi objek akan diunjuk ke kanan dan ke kiri. Bahagian sisi akan diunjukkan ke kanan dan ke kiri, menuju ke titik lenyap. Okey, berdasarkan dua lukisan ini, lukisan perspektif satu titik dan lukisan perspektif dua titik, pelajar imbas kembali apa yang telah dipelajari semasa tingkatan 4 dulu. Pelajar dah belajar lukisan oblik dan lukisan isometri. Jadi daripada sini kita boleh buatkan satu kesimpulan yang mana lukisan perspektif satu titik lebih mirip kepada lukisan oblik, yang mana kita melukis pandangan hadapan dulu, kemudian kita unjurkan ke paksi surut. Tetapi lukisan perspektif satu titik, paksi surut dia bukanlah 45 darjah, tapi paksi surut dia menghala ke titik lenyap. Manakala lukisan perspektif dua titik lebih mirip kepada lukisan isometri. Kita ada satu paksi tegak and then paksi surutnya menghala ke titik lenyap. Kalau lukisan isometri, paksi surut dia 30 darjah. Tapi lukisan perspektif dua titik, paksi surut dia menghala ke titik lenyap. Jadi daripada kesimpulan ini, maka kita lebih mudah untuk melukis lukisan perspektif. Sekian, terima kasih.